تبقى بعد ذلك عدة فروع ومسائل. Lalu bakia sedikit dari perkara-perkara yang kecil. لما وصلت هنا أمس Ketika saya sampai di sini semalam, إذا بالبعض يسألني عن الطريق النقشبندي. ada sebahagian orang bertanya dengan Tariqah Naqsyabandiyah. فقلت له لماذا تسأل؟ Kenapa tanya soalan ni? فقال لي لأن بعض الشباب يتهجمون ويضللون الطريق النقشبندي. Kerana ada sebahagian orang yang menyesatkan Tariqah Naqsyabandiyah. فسجلت هذا في ذهني Maka saya dah ingat dekat dalam otak saya لأذكر لكم فيه بيانا untuk saya menjelaskan pada hari ini أن الطريق النقشبندي bahawa sungguhnya Tariqat Naqsyabandiyah طريق مقبول adalah sebuah tarikat yang diterima, كالطريق الشاذلي seperti Tarikat Syadziliyah, وكالطريق القادري seperti Tarikat Qadiriyah, وسائر الطرق الصوفية. dan semua tarikat-tarikat yang lain. والطرق الصوفية Dan tarikat-tarikat tasawuf عبارة عن مدارس ومناهج في تزكية النفس، adalah ibarat seperti madrasah dan juga manhaj untuk penyucian jiwa, كما أن المذاهب الأربعة مناهج في استخراج فروع الفقه، seperti halnya mazhab 4 itu adalah suatu mazhab untuk mengeluarkan hukum hakam dari Quran dan Sunnah berdasarkan usul fiqh. كما أن الأشاعرة والماتريدية مناهج في استخراج العقائد الخاصة بالإسلام. Begitu juga seperti mazhab Asy'ari dan Maturidi adalah sebuah manhaj untuk mengeluarkan kaedah-kaedah di dalam akidah. حديث جبريل Hadis Jibril tadi الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام yang mana baginda SAW tanya, عن الإسلام والإيمان والإحسان. ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. كلمة الإيمان Kalimat iman صارت هي علم العقائد وعلم الكلام، ia bermaksud ilmu akidah. وأدق مناهج استنباط هذا العلم السادة الأشاعرة والماتريدية. Yang paling pakar untuk mengistimbat ilmu ini adalah Sadah Asy'ariyah. أعظم الناس حماية للإسلام وفهما دقيقا لعقائده وتأييدا للعقائد ببراهين المعقول. Orang yang benar-benar faham dan mendalam dan mensyarahkan dan membahas ilmu akidah itu adalah golongan Asy'ariyah. ثم الإسلام Lalu Islam, الذي تحول إلى علم الفقه، yang mana maksud hadis Islam itu adalah al-fiqh. وأعظم مناهج الاستنباط فيه المذاهب الأربعة. Yang paling pakar untuk istinbat ilmu fiqh ini dari Quran dan Sunnah adalah 4 mazhab ini. ثم الإحسان Lalu ihsan, الذي تحول إلى علوم التصوف. yang mana ia adalah sebenarnya ilmu tasawuf. ومن أعظم مناهج الاستنباط فيه الطريق النقشبندي والشاذلي والقادري وغير ذلك. Yang paling pakar untuk mengistinbat ilmu tasawuf dari Quran dan Sunnah adalah tarikat Naqsyabandiyah, Syadziliyah dan lain-lain. عشرات ومئات من أئمة الإسلام من المحدثين والمفسرين والفقهاء انتموا إلى الطريق النقشبندي. Beribu-ribu orang daripada ulama, daripada ahli fiqh, ahli tafsir dan lainnya adalah merupakan tarikat Naqsyabandiyah. عشرات ومئات وألوف من العلماء. Dan berpuluh-puluh ribu dan ratusan ribu ulama yang bertasawufkan itu. عشرات ومئات وألوف من العلماء سلكوا الطريق الشاذلي. Dan beribu-ribu yang mengikuti tarikat Syadziliyah. عشرات ومئات وألوف من علماء الأمة سلكوا الطريق القادري. Dan beribu-ribu ulama mengikut tarikat Qadiriyah. فلا يستهين بهؤلاء ويتهجم عليهم. Apakah tak malu ke nak menghujum ulama-ulama besar tadi? إلا إنسان جاهل. Kecuali orang yang jahil. أما أن شيوخ الطريق صححوا حديثا أو ضعفوا حديثا، Walaupun syekh-syekh tariqah dia orang ada yang sahihkan hadis, ada yang dhaifkan hadis, فتجد في كل كتب مصطلح الحديث maka kita akan jumpa dalam semua kitab-kitab hadis أن تصحيح الحديث وتضعيفه أمر اجتهادي. kita kena faham bahawa mensahihkan hadis, mendaifkan hadis adalah perkara ijtihad. ما معنى أمر اجتهادي؟ Tidak bermaksud dengan ijtihad يعني تتفاوت فيه اجتهادات الحفاظ، iaitu kita melebihi ijtihad para hufaz, يعني لا يضلل بعضهم بعضا وإن اختلفوا. iaitu mereka bila berbeza pendapat mereka tidak menyesat sesama mereka. قد ترى أنت الحديث ضعيفا Mungkin engkau melihat hadis ini dhaif, لكني أحتج بقول من صححه، tapi aku berpendapat dengan ulama yang mensahihkannya. أو أنت تراه ضعيفا وأنا أراه ضعيفا لكني آخذ بقول من يرى بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال وهو قول الأمة بأكمله. Mungkin engkau menilai hadis ni dhaif, aku menilai hadis dhaif, tapi kita amal kerana ia fadailul amal seperti ulama yang mengharuskannya. فإذا جاءك واحد من هؤلاء Maka apabila datang daripada mereka ini وقال لك شيوخ الطريق
Dan mereka kata Syekh Tariqah telah berkata احتجوا بحديث وهو ضعيف أو موضوع bahawa Syekh Tariqah itu berhujah dengan hadis yang daif atau palsu, ثم يضللهم ويكفرهم بهذا lalu dia menyesatkan dan mengkafirkan disebabkan ini, فاعلم أن هذا بعيد عن العلم جدا. maka ini jelas jauh daripada ilmu sama sekali. هذا لا علاقة له بالعلم. Ini orang ni memang tak ada ilmu sama sekali. هذا إنسان متسلط Ini orang ini hanya nampak sahaja macam berilmu. يتهجم على ما لا يعلم. Dia menghujum pada orang yang dia tidak kenal pun. تبقى مسألة أخرى سألني فيها بعض الأصدقاء اليوم أيضا. Ada satu orang tanya pada saya satu soalan lagi. ما يعرف بتصحيح الحديث بالكشف. Apa pendapat tentang mensahihkan hadis dengan kasyaf? ونقول في هذا Maka aku berkata sekarang, إن تصحيح وتضعيف الحديث له مسالك نقدية دقيقة. bahawa mensahihkan mendaifkan hadis ada jalan-jalan yang terperinci dan dalam وصارمة جدا. dan sangat-sangat mendalam dan bahaya. وهي المعول عليها وحدها في صنعة الحديث. Maka dia adalah satu perkara yang hanya dia saja yang tahu. فلا يقبل تصحيح الحديث بالكشف. Maka tidak boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf, لكن لا يضلل صاحبه. tapi kita tidak mensesatkan pemilik tersebut. كما لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام Seperti halnya seseorang yang melihat baginda SAW dalam tidur, فأمره بشيء maka dia memerintahkan melakukan sesuatu, فهو في خاصة نفسه يعمل به. maka dia di dalam jiwa dia, dia tahu dia nak buat tu. لكن لا يحتج بمنامه على الآخرين. Tapi dia tidak boleh berhujah dengan mimpi dia itu kepada mewajibkan orang lain. لأن علماء أصول الفقه يقولون إن الرؤيا ليست بحجة. Kerana apa? Ulama usul fiqh kata mimpi bukanlah hujah. لكن الذي رأى Tapi orang yang melihat dalam mimpi, يعمل بما رأى. dia boleh beramal dengan apa yang dilihat. فإذا قال لي إنسان رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي اصبر على الناس، هذا أمر حسن، اعمل بهذا. Contohnya, kalau seseorang datang berkata bahawa aku mimpi Rasulullah SAW bersabda padaku untuk aku bersabar, maka amalkanlah. إذن هذا ميزان دقيق علمي. Ini adalah suatu timbangan yang dalam di dalam ilmu ini, رؤيا المنام والكشف لا يحتج بها في تصحيح الحديث. yaitu ru'ya, mimpi dan juga kasyaf tidak boleh digunakan dalam mensahihkan hadis. لكن لا يضلل صاحب الرؤيا ولا الكشف. Tapi tidak boleh menyesatkan orang yang melakukan perkara tersebut. ولا أحد منا أبدا ينكر على شخص يذكر أنه رأى النبي مناما فنصحه بشيء. Maka tak ada seorang pun yang mimpi Rasulullah SAW lepas tu dia menasihatkan sesuatu. بل إننا نحب من رأى هذا. Bahkan kita mencintai orang yang mimpi Rasulullah SAW tadi, لأنه مؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام. kerana dia dibantu dan disokong dengan dapat melihat baginda SAW. من رآني في المنام فقد رآني حقا. Dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku ketika tidur, maka dia telah melihat yang hak. فإن الشيطان لا يتمثل بي. Kerana sungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. فهنيئا لكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. Maka bahagialah siapa-siapa yang dapat melihat Rasulullah SAW ketika tidur. وهنيئا لكل من تشرف وسمع كلمة منه في المنام. Dan bahagialah orang yang dapat mendengar suara baginda SAW ketika tidur. كلنا نتمنى أن ننال هذا. Semua kita berharap mendapatkan kehormatan ini. ومن شرفه الله ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فنصحه بشيء، هل يضلل؟ هل يقال إنه ضال؟ Maka saya nasihatkan bagi orang yang ada dapat melihat Rasulullah SAW ketika tidur ini, apakah ia disesatkan atau tidak? الإمام أبو إسحاق الشيرازي شيخ السادة الشافعية، Cuba lihat Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi yang dari golongan mazhab Syafi'i, صاحب كتاب التنبيه yaitu pemilik kitab Tanbih وصاحب كتاب المهذب dan pemilik kitab Muhadzab في مذهبنا الشافعي. di dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, كان يقول: pernah berkata, كنت أتمنى aku berharap أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، untuk dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. فرأيته عليه الصلاة والسلام، Maka Rasulullah SAW aku lihatnya. فقلت يا رسول الله Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, حدثني بحديث أسمعه منك مباشرة. aku tolong berikan satu hadis yang aku dapat dengar darimu baginda SAW secara langsung. فقال له عليه الصلاة والسلام: Maka sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, يا شيخ، ya Syekh, إذا أردت السلامة من غيرك
Idza arata bila kamu berkehendak السلامة من غيرك iaitu selamat dari selain engkau, فاطلبها في سلامة غيرك منك. maka carilah keselamatan orang lain kepada dirimu. فهو نفس معنى حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه Maka ia sama makna dengan hadis Imam Muslim, iaitu tentang barang siapa yang selamatkan saudaranya yang lain. حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه مروي في كتب الصحاح. Dan hadis Muslim tadi memang disebutkan dalam kitab sahih. لكن أبو إسحاق الشيرازي فرح جدا أنه سمع معنى الحديث من لسان النبي مناما. Jadi Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi sangat bahagia mendapatkan dengan hadis daripada baginda SAW secara langsung. ما أول كلمة قالها له عليه الصلاة والسلام في المنام؟ Apakah perkataan yang pertama didengar oleh baginda oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi tadi? قال له يا شيخ. Iaitu perkataan ya Syekh. فكان أبو إسحاق الشيرازي يقول Maka Abu Ishaq Ash-Shirazi berkata, Wallahi, إن الدنيا وما فيها sesungguhnya dunia dan segala isinya لا تعدل عندي tidak menyamai padaku, أن رسول الله يقول لي يا شيخ. iaitu baginda SAW berkata padaku, ya Syekh. هذا إمام عظيم. Ini imam yang hebat ni. فرح جدا Dia sangat-sangat bahagia أن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بهذه الكلمة. bahawa baginda SAW melakabkan atau menisbahkan dirinya sebagai Syekh. ومن العجيب أن الإمام الشيرازي هذا Dan suatu yang mengherankan, Imam Abu Ishaq Shirazi ini صار يعرف في كل كتب المذهب بالشيخ، iaitu di dalam semua kitab mazhab Syafi'i disebut sebagai Asy-Syaikh. بحيث تجد في كتب قواعد المذهب Sehingga kita jumpa dalam kitab Qawaid Mazhab, أنه إذا أطلقت كلمة الشيخ في المذهب فالمراد أبو إسحاق. bila dimutlakkan kalimat Syekh di dalam kitab tersebut, yang dimaksudkan itu adalah Abu Ishaq. نعم. إذن Oleh itu, الذي يأتي ويقول إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وسمعت منه حديثا، هنيئا له هذا. jadi orang mana-mana datang bahawa saya mimpi baginda SAW dan dia meriwayatkan hadis padaku, ini adalah suatu benda yang dia patut bahagia. وهو يقوله على سبيل الحب والتشرف والبركة. Dia berkata ini kerana dia rasa cinta, rasa suka. لكن إذا أراد أن يحتج بمنامه على صحة الحديث أو ضعفه غير مقبول. Kalau dia gunakan mimpi tersebut untuk mensahihkan hadis, tentulah tidak boleh. وقد كتب العلامة المحدث Dan telah ditulis oleh salah seorang ahli hadis, الشيخ عبد الفتاح أبو غدة Syekh Abu Fattah Abu Ghudah, كلمة حول قضية تصحيح الحديث بالكشف وأنها غير مقبولة عند أهل العلم. iaitu sebuah kalimat tentang mensahihkan hadis dengan kasyaf ini, yang mana kita tahu ia tidak diterima oleh ahli ilmu. في أواخر تعليقه على كتاب اسمه المصنوع في الحديث الموضوع للملا علي القاري. Di dalam kitabnya, di akhir kitab tasnif tadi, وكذلك شيخ مشايخنا وعمدة علماء الأزهر الشريف العلامة الجليل أحمد رافع الطهطاوي begitu juga disebut juga oleh Syekh Ahmad Rafi' At-Tahtawi dari ulama Azhar. له في كتبه كلام في هذا أيضا. Dalam kitabnya ada kalam perbahasan tentang perkara ini juga, أما الإمام عبد الوهاب الشعراني iaitu Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, إذا قال إنني حصل لي تصحيح للحديث بالكشف jika berlaku padaku iaitu tashih hadis dengan kasyaf, فهو من قبيل رؤيا المنام. itu adalah termasuk daripada jalur memimpi. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول هذه الجملة. Dia bermimpi Rasulullah SAW bersabda dalam mimpinya. فغاية ما في الأمر أن نقول إنه منام صالح Ya, paling tidak kita katalah ini adalah mimpi orang yang soleh. ورؤيا حسنة Ini adalah mimpi yang baik. ولا يحتج بها على الغير Kita tidak gunakan sebagai hujah kepada yang lain, إلا على سبيل البركة والمحبة. melainkan untuk jalan barakah dan kebaikan. هذا الذي نحكيه Inilah apa yang هو dihukumkan. مسلك أهل العلم Inilah cara jalan ahli ilmu. وهو الميزان العلمي. Inilah timbangan ilmu. فيأتي شخص من هؤلاء Maka datang dari golongan mereka ekstremis ni, ويهجر كل هذا الكلام dan dia melanggar semua kalam ini, ثم يضلل العلماء lalu dia menyesatkan ulama ويستخف بهم dan memberguraukan mereka ويتهجم عليهم. dan menyerang yang lain. خلاصة القول Kesimpulan yang dapat saya berikan,